Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam kuliah kita membaca kitab Muhimmah. Semoga Allah Taala merahmati kita. Sambung baca kitab Muhimmah kita sampai pada muka surat 12. Kita sebut dia yang ketiga ya, derhaka orang perempuan ya. Ini derhaka orang perempuan ya. Derhaka tu maknanya apa tahu? Tak cuba bawa syurga ya. Derhaka meluputkan hak nafkahnya dan meluputkan hak gilirannya kalau dia ada madu. Derhaka ya. Allah. Dan kalau tak boleh tuntut di dunia, tak boleh tuntut akhirat tau. Dia tak boleh tuntut. Kenapa suami aku begini? Kenapa suami aku begini? Kalau suami dah laksanakan, maka dia tak boleh tuntut ya. Baik, begitu ya. Derhaka yang kita dah baca minggu lepas, yang satu ialah menegahkan suaminya daripada hendak berlazat-lazat dengan dia, sama ada untuk bersatu dengannya ataupun menyentuh lain daripada tubuhnya. Oh tak mau. Setengah-setengah orang perempuan tak nak, bilang sakit lah, bilang penat lah, bilang malas lah, ataupun disyaratkan suaminya macam-macam lah, semuanya tu. Semua tu derhaka namanya. Yang kedua kita sudah bincang, derhaka sebab keluarnya daripada rumah tanpa izin suami. Walau kuliah sekalipun. Walau rumah mak bapaknya sekalipun. Tapi dalam ini kita baca, ya ini tanggungjawab wanita dan hak suami untuk dipatuhi. Tapi di situ, ini baca kita baru sebut one side dulu. Agama Islam tu adil. Jangan kau jadi macam orang perempuan liberal. Orang perempuan liberal ni tak ada hukum. Dia apa dengan hukum aja dia mesti nak nentang. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Itu namanya Tiga Abdul. Ya, kalau tidak adil, tidak adil. Dengar dulu, baca kitab sampai khatam. Untuk perempuan, tak boleh sembarang-sembarang keluar walau macam mana sekalipun. Tetapi untuk suami, bidang kuasa awak, gunakanlah untuk mengatakan pergi. Jangan untuk mengatakan jangan. Use your power to say go. Not only to say no. Awak tak pergi kuliah, pergilah kuliah, tak apa, saya izin. Pergi kuliah, tuntut ilmu. Awak dah ziarah mak awak, minggu ni belum ziarah mak, pergi, saya hantar pun tak apa. Saya bayarkan duit Grab pun tak apa, umpamanya ya. Kita jadi suami. Kenapa? Isteri kita memang di bawah kita. Tapi kita juga ada tanggungjawab untuk menghormati mak mentua kita dan bapa mentua kita ya. Tak boleh kita pula, saya suami awak, saya cakap awak mesti dengar. Baik, isteri taat, tetap taat. Tapi yang akhir ada kira bicara antara awak dengan mak bapa mentua awak. Jangan ingat mentang-mentang awak ada kuasa pada isteri awak, mak bapa mentua awak tak ada hak pula atas diri awak. Awak jaga-jaga itu suami. Kemudian kita sudah sebut ya, kecuali fardu ain, nak belajar sembahyang, nak belajar haid dan nifas, suaminya tak boleh ajar pulaknya. Suaminya tak boleh mengajarkan dia, maka dia keluar tanpa izin suami. Boleh ya. Baik. Kemudian derhaka sebab selak pintu, tak kasih suaminya masuk. Sama ada pintu bilik ataupun pintu rumah. Ada yang setengah-setengah orang perempuan ni, mak cakap, tegak-tegak bahasanya kurang ajar namanya. Suami balik rumah saja, alamak kalau pakai gitu nampaknya aku tidur kat laman lah, kat beranda lah kat malam ini. Balik rumah, tengok tahu-tahu kat luar beranda, tilam dengan selimut dengan bantal, dia sediakan luar pintu. Dia tahu lah maknanya bini dia tak kasih masuk. Awak balik lambat, awak balik malam. Tak boleh. Haram, selakkan. Kunci pintu. Dia ketuk, kau mesti kena buka dengan segera. Ya. Kunci pintu bilik yang ada pula tak sampai kat luar, nanti jiran-jiran nampak apa semua kan, umpamanya ya. Taruh mana? Setakat kat sofa saja. Balik lambat malam saja tengok selimut dengan bantal dah taruh kat tu. Yang orang perempuan jadi bangga tau. Dia boleh cerita dengan friend dia, kawan dia. Kalau my husband gitu balik, dia dah tengok kat situ, dia tahulah maknanya. Jadi must teach him a lesson. Teach him a lesson, you enter hell. Na'udzubillahi min zalik. Allah. Begitu. Tak boleh. Jangan ikut PL perempuan-perempuan kurang ajar. Perempuan-perempuan tak ada akhlak. Jangan ikut. Begitu macam. Itu perempuan-perempuan sombong. Dengan suami dia begitukan. Tak boleh. Tak boleh. Sambut suami. Walau makin malam balik, sambut. Walau suami pergi jauh ke, pergi KL datang ke Batu Pahat ke, dari Batu Pahat pergi ke Pening ke, umpamanya sekalipun. Umpamanya ya. Ini cerita isteri-isteri salihah. Cerita isteri-isteri salihah ya. Baik, yang keempat kita baca hari ini.
Derhaka pula sebab minta cerai. Perempuan minta cerai, apabila suami melafazkan cerai saja, gegar tiang aras yang begitu besar, gegar tiang aras. Isteri minta cerai, tak cium bau syurga. Minta cerai yang tidak ada hak dan patut pada dirinya. Jangan bimbang wahai orang perempuan. Kuasa talak di tangan suami. Tetapi Allah yang maha kuasa yang membela anda. Kalau memang suami tak patut kepada anda, suaminya memang layak untuk diminta cerai, suaminya tak kasih nafkah, ataupun suaminya pukul bantai, ataupun suaminya menganiaya, ataupun suaminya orang yang tidak layak menjadi suami. Seperti apa? Suaminya ada Suaminya kita katakan tak sembahyang. Harus minta cerai. Suami tak sembahyang, tak layak jadi suami. Anda tak terikat seumur hidup dengan dia. Minta jumpa sama qadi. Kenapa? Perempuan tak boleh lepaskan suami sendiri. Perempuan kalau ceraikan dihukum boleh ceraikan suami sendiri, merugikan bagi perempuan. Nombor satu, perempuan ini sifatnya memang suka minta cerai. Kalau suami diberi izin kuasa cerai 3 kali talak, sampai mati bapak kita tak pernah pakai satu pun talak pada mak kita. Sampai mati. Gaduh-gaduh juga, kadang bertengkar juga. Kadang setengah-setengah makcik-makcik, dahsyat dengan suami dia. Tapi nama cerai tidak. Nama cerai tidak. Sebab laki-laki boleh kontrol. Perempuan kalau dia kasih kuasa talak pada suami, agak 1 hari 3 talak tak cukup. Dan tak kuasa talak tak dalam tangan dia pun nasib minta, ceraikan saya. Atau saya balik rumah mak saya. Hidup saya tak begini. Na'udzubillah, tak cium bau syurga ya. Tak cium bau syurga. Ya kalau tak layak. Kalau memang layak, ngadu qadi. Qadi yang akan tindak. Jangan bimbang. Kalau memang layak awak untuk dipisah dari suami ni, maka ngadu sama qadi. Dan saya suka pesan kaum bapa semua, kalau kita ada anak perempuan, anak kita harbatah dengan suaminya. Harbatah tu maknanya apa tu? Krisis rumah tangga yang membawa kepada penceraian sekalipun. Jangan terus dia ngadu, kita terus, "Hantar anak aku balik kalau kau tak sanggup kasih makan." Ada bapa akan begitu kan, bukan main lagi. Tak boleh, haram. Anak awak keluar rumah, derhaka. Maka macam mana? Sayugianya, call qadi dulu. Tuan qadi, anak saya mengadu begini-begini. Ataupun ustaz lah mana-mana sahaja. Ya? Minta autoriti agama. Call. Anak saya ada masalah begini, mengadu-ngadu sama dia. Boleh saya ambil dia balik untuk bawa perkara ini kepada qadi untuk dia mengadukan pada qadi? Harus hukumnya. Harus. Kerana isteri-isteri zaman Nabi keluar rumah, jumpa Nabi, mengadu akan hal ehwal suaminya. Tak dilarang oleh Rasulullah. Untuk begitu ya. Kalau kita tak tahu ini layak tak layak, sebab kita dengar dari hanya pada anak kita, tanya qadi dulu. Pastikan dan ambil dia, bukan untuk pisahkan terus buat lapor pada qadi. Jadi perkara itu dihandle oleh hukum. Ditadbir oleh hukum. Perempuan kalau minta cerai, bermakna dilepaskan tiket syurga tau. Kita sudah mengatakan perempuan tidak mudah masuk syurga. Perempuan tidak mudah masuk syurga. Allah Ta'ala permudahkan baginya untuk capai jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ada lelaki yang bergelar suami. Dengan laki-laki ada bergelar suami dengan dia, suaminya reda, Allah reda. Betul, ulama mengatakan beruntung sekali perempuan yang mati sebelum suaminya. Suaminya reda, biasanya kalau gitu dah mati, walau macam mana besar dosa masih hidupnya sekalipun, suami akan maafkan. Begitu suami maafkan, jannahlah tempat dia. Ya, jannahlah tempat dia ya. Dan perempuan nanti kita akan lihat ya, macam-macam markah dia boleh dapat tinggi. Seorang wanita tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang laki-laki pergi perang sabilillah, orang laki-laki pergi jemaah, orang laki-laki pergi iring jenazah, semua ya. Macam kita keluar dakwah apa semua kan. Perempuan apa yang mereka boleh buat ya Rasulullah bagi mengimbangi ini untuk mendapat capai ini?" Apa Nabi katakan? Pertanyaanmu ini adalah besar untuk wanita-wanita di Madinah. Iaitu apa? Kamu duduk di rumah saja, kamu menjaga kehormatanmu, taat kepada suamimu, kau dah menyamai laki-laki itu. Senang. Jadi cik-kak ni dia punya nak capai syurga, tak payah keluar dakwah, tak ada pergi sembahyang berjemaah, tidak payah iring jenazah. Duduk kat rumah, dah sembahyang zuhur, sembahyang asar, semua begitu. Duduk kat rumah, mulutnya tak mengumpat, mata tak tengok TV. Duduk kat rumah, gobah bunga saja, boleh masuk jannah. Mudah tak? Duduk kat rumah, kesat-kesat abuk saja masuk jannah. Mudah tak? Hanya kerana kau bergelar isteri. Hanya kerana kau bergelar isteri, kau boleh dapat itu privilege. Memanglah. Kena layan suami, kena apa semua. Sebetulnya itu kemudahan bagimu. Dan kau tak sanggup pulanya. Kau sanggupkah akan disoal oleh Allah Ta'ala? Kau sanggupkah akan segala tindakan Allah Ta'ala dalam barzah? Sedangkan dosamu banyak.
Dengan anda punya status sebagai isteri saja, anda dapat macam-macam kedudukan. Dan tentu sembahyang anda 70 kali lebih ganda daripada kalau anda seorang diri. Dan anda dengan status sebagai isteri saja, ada seorang perempuan, nanti kita akan baca juga. Bapaknya sudah tua, nyanyuk. Didokong bapaknya macam budak. Nanti bapaknya, aku nak turun main anak ayam. Turunkan bapaknya main anak ayam. Aku turun, aku sini. Nampak benda batu ke apa, main gitu. Macam jaga bapaknya macam jaga adik kecil. Sampai ada seorang nak melompat. Apa ini? Seorang sahabat Nabi SAW. Ini bapa aku dah kembali macam budak-budak. Maka sahabat ini mengatakan kepada wanita ini, kau dapat markah overtime, extra. Macam mana dia bilang? Sedangkan hak orang tua kita tak boleh sampai pun nak menunaikan tanggungjawab kita pada orang tua. Betul tak? Walau kita khidmat macam mana? Dia bilang tidak. Kerana kau ada suami, khidmatmu patut pada suami. Jadi dia dapat full mark dengan suami, dia boleh dapat full mark kalau suami izinkan. Ya. Tetapi kalau dengan kita khidmat dengan mak bapak kita, jangan kata dapat full mark. Sikit mark pun tak dapat. Tak terbanding dengan budi jasa mak bapak kita dengan kita. Hanya kerana dia gelar isteri, maka khidmat dia dengan suami boleh dapat markah lulus. Khidmat dia dengan mak bapak kena markah ekstra. Kalau sebagai perempuan yang tidak ada suami, khidmat mak bapak hanya dapat markah yang ala kadar kerana mak bapak punya jasa tak boleh nak terbanding. Tetapi kalau dia ada suami, status dia ada suami, dia punya khidmat dengan mak bapak membawa markah kepada ekstra plus. Subhanallah ya. Itu keistimewaan. Hanya bergelar isteri sahaja, hanya bergelar isteri saja. Tetapi dia tak suka derita. Dia tak suka kena kongkong seolah-olahnya. Itu perempuan-perempuan liberal. Begitu. Tak suka. Lebih-lebih lagi, maaf cakap, kalau perempuan yang educationnya tinggi, pelajarannya tinggi, dan juga gajinya tinggi, dialah suaminya gaji tak tinggi, tak handsome pula. Nak pergi mana kena minta izin dia. Nak apa-apa kena layan dia. Tak ada kuasa, dia pandang suami tak sebelah mata pun tahu. Macam tak ada mata dia pandang suami semua. Allah, ini perempuan sombong, angkuh. Tak rela nak status dia sebagai isteri. Dengan suami tak cukup ada, dengan suami tak sempurna saja. Tak cium bau jannah kau. Na'udzubillah. Sebab itu kita katakan ya, kalau anak kita ada masalah dengan suaminya sekalipun, sebelum kita ambil balik, tanya qadi dulu. Tuan qadi, anak saya ada bermasalah begini. Boleh saya bawa dia balik? Walau bapa itu ustaz besar macam mana sekalipun. Sebab ini authority anak awak punya dengan suami, authority qadi. Authority qadi. Tanya dulu. Kalau qadi bilang, boleh silakan. Untuk safe ya. Padahal nak ambil aja pun boleh. Sebab lapor. Tapi sebab apa tahu kita dengar sebelah pihak. Anak kita cakap. Umpamanya. Kita belum tahu suaminya. Dan kita tak boleh bicarakan suaminya. Maka macam mana? Tanya qadi sebaiknya. Telefonlah sekarang senang. Pejabat qadi, saya mau tumpang tanya. Anak saya mengadu ada perkara begini-begini. Dia dipukul bantai oleh suaminya kah? Ataupun bagaimana macam manakah? Maka dengan itu ambil dia balik dan hadapkan kepada qadi untuk disiasat akan kesnya. Ini benar tak benarnya. Jangan sampai anak kita jadi wanita yang tak cium bau jannah lantaran kita ambil dia balik ya. Orang perempuan tak boleh minta cerai. Tak cerai, tak cium bau jannah. Dan kalau layak dia dicerai sekalipun, mau hati-hati ya. Ini kita sentuh sikit tentang perceraian. Kalau orang perempuan dicerai lagi sekarang, anda woman shatter. Hak asasi wanita. Hak Allah di mana? Hukum Allah di mana? Maka, perempuan dicerai. Kalau dia ambil lawyer, nanti lawyer boleh ajarkan tau. Boleh tuntut ini kak? Anak akak boleh tuntut ini. Anak akak boleh tuntut ini. Tuntut ini. Baik, di sini kita mau sebutkan. Tuntut, boleh tuntutlah. Kau nak tuntut emas, kau nak tuntut emas segunung sekalipun, kau boleh tuntut. Dapat ataupun tidak, belum tentu lagi. Baiklah, kau pandai fight, kau pandai lawan, kau mungkin dapat. Dapat mungkin dapat, halal belum tentu lagi. Kalau memang anak kau tak dapat layak nafkah yang sedemikian sekalian kau tuntut hanya kerana woman charter mengatakan kau boleh tuntut, sedangkan apa khidmat dia pada suami? Apa jasa dia pada suami? Berapa lama dia baru jadi isteri dan berapa lama suami sudah cari harta nafkah semua itu? Tuntut rumah, tuntut company, tuntut itu, tuntut ini semua dapat. Tak lain kecuali keturunan api neraka saja.
Ketulan api neraka saja. Tuntut boleh tuntut yang layak. Yang layak. Bahkan kalau setengah orang dalam kesnya, dia tak tuntut sekalipun, qadi yang tuntutkan. Tak boleh. Kami, pihak pengadilan, walau awak tak tuntut sekalipun, suami awak tetap kena bayar awak sekian-sekian. Qadi yang tuntutkan. Begitu ya. Tetapi tak bolehlah kita pulaknya, tuntut sama suaminya macam-macam. Lepas itu kalau sekarang lah orang laki-laki nak bercerai, boleh jadi bankruptcy, boleh jadi kurus kering. Segala hartanya disedot oleh isterinya. Haram kalau bukan hak awak. Dia yang kerja 4 apa semua, awak kerjanya make up saja, awak kerjanya banting pintu saja, tak ada layan suami, tahu dicerai oleh suami, minta banyak-banyak. Menjadi isteri awak untung, menjadi janda pun awak untung. Dunia akhirat awak tak untung. Begitu ya. Jadi derhaka sebab minta talak kepada suami, ya, minta talak kepada suami. Kelima, derhaka pula sebab masam mukanya kemudian daripada bersihnya. Baru lepas bersihnya, iaitu orang perempuan lepas haid dan nifas, sunat membersihkan tempat keluar darahnya itu sama ada dengan tanah ataupun dengan sabun, biar wangi, biar cenderung suaminya kepadanya balik semula. Sebagai mengundang kepada suaminya. Sunat supaya suami. Ini makin masa muka. Umpamanya lah agaknya ya. Moncong mukanya dengan suami. Sikit-sikit moncong. Suaminya tak elok sikit dengan saja. Moncong. Umpamanya ya. Yang ada orang perempuan tak mau cakap. Mulutnya moncong. Moncong. Sebab kata Ustaz Dok Cik Ngam, dia punya moncong tu boleh ikat rebin. Dia punya moncong saya boleh ikat rebin. Yang ada tak moncong, tetapi komplain. Macam mana nak moncong, tak sebab moncong mulutnya, macam-macam keluar, semua gitu. Semuanya begitu ya. Semua tu tak bagus ya, tak bagus. Perempuan dah bersih, tak mau segera menyiapkan dirinya untuk suaminya. Tak mau siapkan diri untuk suaminya, masam muka. Semua yang kami cakapkan ini membatalkan hak apa yang di bawah ini. Kita baca ya. Ingat ya, Pak Haji, ada anak perempuan, tolong perhatikan. Kaum ibu, tolong jagakan anak-anak perempuan awak menjadi isteri yang salihah. Jangan dengan suami tengok kau awak pula yang cocok. Kau dengan suami kau jangan ikutkan sangat. Macamlah dia gaji dia pun taklah sebesar sangat, minta layan itu, minta layan ini, kau cocok pulaknya. Abang ipar kau tu kau tengok, akak kau gelangnya. Tak ada pun apa-apa. Akak kau bebas nak kesana kemari pun. Suami kau macamlah dia manager, setakat kerja kebun aja, kerja jual keripik aja. Macam-macam mak mertuanya begitu. Isteri pun pandang suami tak ada harga langsung pandang suami. Begitu ya. Ada orang perempuan begitu ya, dia pandang suaminya tak ada harga sekali. Dia nak ambil kau jadi isteri itu besar punya harga pada kau tau. Besar kau, ada orang laku, ada orang suka kau ambil kau jadi isteri. Begitu ya. Jangan tak bersyukur. Kau sebab itu minta cerai tak cuma syurga, sebab suami itu didatangkan dari Allah untuk memudahkan kau masuk syurga. Kau buang, kau susah nak dapat masuk syurga. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suami itu tersebut dalam kitab fiqah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, apa yang disebut itu, apa hak gugur terhadap dirinya? Dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, satu lahzah sekalipun ya, satu lahzah, sekejap je suaminya balik moncong je. Gitu saja ya. Gitu saja. Macam aja dengan gitu saja. Kunci pintu walau sekali sekalipun, umpamanya begitu ya. Gurau senda. Gurau senda pun jangan gurau senda yang riski lah. Yang ada risikonya. Awak jadi wanita derhaka. Jangan. Nak gurau senda pun gurau senda lain lah. Tak apa. Kejar-kejar ke apa pun tak apa. Jangan gurau senda banting pintu, kunci, selak, kasih selimut dekat luar. Tak boleh. Tak bagus tu. Gurau senda yang bahaya. Apa gugurnya itu? Dan jikalau selahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Kan nafkah, makan dan pakai.
Hari tu tak kasih makan tak apa. Bang, habis saya belum makan bang. Ini kalau dapat suami kalau nak satu boleh tau. Hari-hari bawa nasi bungkus, ini makan awak pagi. Satu hari berapa kali yang nama nafkah? Satu, one meal only, you know. Lunch or breakfast or dinner. One only. Sebab isteri Nabi semua makan sekali saja. One only. Yang lagi dua, dia tak kasih pun tak apa. Taruhlah dapur beras pun dia tak belikan. Bawang pun tak ada. Tapi dia belikan nasi bungkus setiap hari. Umpamanya. Ya. Nasi bungkus pun, kadar nasi lemak aja pun cukup lah. Kadar sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga minum. Dia beri sama awak, dia dah tunaikan. Dia tak beri. Hari ni awak lapar lah. Tak kasih. Biar awak lapar di dunia, jangan lapar di akhirat. Bang macam mana? Awak moncong lagi dengan saya. Saya tak belikan awak nasi bungkus. Habis saya nak keluar minta izin beli makan. Tak boleh. Saya tak izin. Habis macam mana? Awak punya pasal. Pasal awak begitu. Itu jaga ajar takdib. Dan ini semua jauh lebih ringan daripada siksa kubur. Jauh lebih ringan daripada siksa akhirat. Jauh lebih ringan daripada tindakan Allah Ta'ala. Suami yang tindak gini pintar. Bagus. Luput. Pakaian pada muslim itu fasal itu musim ya. Musim panas, musim sejuk, kan patut belikan satu baju 1 tahun, 2 helai baju untuk musim panas, musim sejuk. Dah lusuh, ganti baju lain. Gugur, tak payah belikan. Pasal apa? Sikap awak begitu. Awak yang menggugurkan hak awak. Sampai begitu ya. Nafkahnya gugur ya. Nafkahnya gugur. Dan tiada pula wajib gilirannya. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Baik, di sini luput giliran ya. Ada 2-3 isteri. Dengan madu awak tak suka boleh. Dengan madu awak tak nak berbaik. Okey. Tapi tak payah terkam lah. Tak payah terkam, tak payah gelut. Tapi tak nak berbaik. Madu, saya tak mendengar nama dia. Madu, tak boleh tengok muka dia, sekati awak. Itu awak punya hard feeling. Awak jawab sendirilah. Tapi dengan suami tak boleh tidak. Saya baru kahwin baru tau. Itu saya yang di mana, umpamanya, di Muar ke di mana. Geram-geram mengamuk. Tak boleh. Dengan madu awak tak suka boleh. Besok saya bawa dia sini. Jangan bawa balik saya terkam. Okey. Suka tingkau lah. Tetapi dengan suami, makan bang. Jemput minum bang. Dengan suami awak tak boleh tidak. Dengan suami tak boleh tidak. Dengan suami tak boleh tidak. Suami ada 2-3 isteri. Termasuklah kena, nanti kita akan jumpa. Di antara yang dituntut oleh wanita taat pada suami ialah menghormati keluarga suami. Masuk mak bapak dia, mak mertua engkau kena taat. Adik-beradik dia yang orang dengan ipar duai muka tak suka aja, ada je silapnya. Dan siapa lagi? Anak-anak dia. Kalau awak berkahwin dengan suami yang ada anak-anak, awak kena muliakan anak-anak dia. Sangat-sangat menyakiti. Kau menyakiti mak dia saja dia tak happy, menyakiti anak dia lagi dia tak happy. Tak macam menyakiti dia. Menyakiti dia aja tak bagus, menyakiti anak dia lebih menyakiti lagi. Kalau menyakiti anak dia, sama-sama tak boleh. Betul kalau Habib-Habib ya, isteri 3-4 orang, anak sampai 15-20 orang, tapi anak semua boleh kumpul rumah mana-mana mak boleh sebab ikut bapak. Rumah dekat-dekat, pagi semua anaknya 20-20 semua kumpul di sini mengajar. Abang Longnya ajar. Sampai satu bapak dan mak tiri tak boleh cakap apa-apa. Sebab ini anak suami. Anak suami Habib Omar begitu. Isteri-isteri madu-madu tak semuanya mesra. Tetapi anak-anak semua mesra dengan mak 1, mak 2, mak 3, mak 4. Semuanya mesra. Dan isteri ini semua layan anak-anak dengan baik. Sebab anak suaminya. Dan diorang bermadu juga. Dengan madu tak happy juga. Tapi berarti hukum punya wanita. Jadi anak-anak suaminya tu dimuliakan. Dengan madu awak tak suka boleh. Tapi dengan suami tak boleh. Saya dah kahwin lain. Ya bang. Kena senyum. Moncong muka aja. Masuk dalam bab ini. Luput giliran. Sewalau berapa tahun sekalipun. Walau berapa tahun. Sebab itu, bapak engkau semenjak menikah baru. Tak balik sini lagi. Asyik dengan bini muda dia saja. Bukan dia tak nak balik. Dia balik juga. Dia balik tengok awak. Moncong muka. Banting mangkuk. Hempas pintu. Dia perhati ni.
Dah, luput giliran kau. Dia balik. Asal dia balik saja kau raih dia gitu macam. Balik. Bang, balik bang. Alhamdulillah abang balik. Alhamdulillah kau masih dapat hak giliran. Dengan kau, you treat him like that, dan kau nak minta giliran kau. Tak payah, terima kasih. Tak payah, terima kasih. Bahkan sepatutnya apa tahu? Suami yang nyahkan dia daripada tempat tidur. Dia tidur dalam bilik. Saya tak mau tidur dengan awak. Saya tidur bilik sebelah. Ataupun saya tidur dekat sofa. Ataupun saya tidur dekat tempat lain. Surau ke mana. Pasal apa? Isteri derhaka tu. Luput nafkah. Luput giliran. Dan luput ditemani malam oleh suami. Tak mau. Sampai dia kembali. Taat. Baru boleh bagi. Walau bertahun sekalipun. Walau dia penjahat selahzah sekalipun. Ditindak begitu. Boleh ditindak begitu. Dan kalau dia enggan kembali. Enggan taat, enggan akur, walau bertahun sekalipun, luput. Betul-betul yang ada pakcik-pakcik kahwin 2-3, balik aja bini dia jengkel begitu gini, bertahun-tahun tak balik rumah. Tak salah. Tak salah. Kerana begitu ya. Jadi, mau jaga-jaga ya wanita ya. Memanglah awak tak suka dimadu. Ini kita cakap kenapa saya cakap dimadu saja, itu perkara yang paling getil oleh wanita. Di madu pun awak tak boleh jengkel dengan suami, tak boleh marah. Ini kan pula setakat suami kerja, apalagi kerja overtime untuk cari kemewahan awak. Apalagi kalau suami memang jumpa kawan dia ada keperluan. Apalagi suami pergi rumah mak dia. Balik saja kau masam muka. Tak boleh, tak boleh. Dia pergi rumah madu pun kau tak boleh masam muka. Kami sebutkan madu di sini, kenapa madu paling getir bagi wanita. Madu paling tak senang. Dia pergi rumah madu, dia pergi rumah madu pun kau tak boleh marah. Ini kan pula dia pergi rumah mak dia. Ini kan pula kerana dia ada urusan di pejabat. You got no right to question anything. Kau tak happy saja, kau jatuh begini. Begitu ya. Dia poya-poya dengan kawan-kawan dia. Pergi mana-mana balik malam, baru balik. Pergi merambu ke apa semuanya. Itu kau discuss baik-baik. Tapi masam muka dan gaduh tak boleh. Masam muka tak boleh. Itu apa dah namanya? Derhaka ya. Gugur talak. Ini apa bukan gugur talak? Gugur nafkah, gugur giliran, dan gugur menemani tidur malam. Begitu ya. Lagi apa lagi? Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Allah, patutlah tak disuruh buat gitu. Allah tak terima malaikat melaknat ya, malaikat melaknat ya. Baik itu diajarkan biar jangan sampai wanita-wanita terlaknat. Nauzubillah, kesian ya, kesian. Apa? Terlaknat oleh segala malaikat yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Taala sekejap mata jua pun. Dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu dalam api neraka. Ya Allah, dilaknat oleh malaikat ya, dilaknat oleh malaikat, dikutuk oleh Allah Rabbul Alamin, dan akan dimasukkan dalam tempat yang hina, iaitu neraka, dan diazab seksa oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah ya. Itu berbaloi ke? Hanya kerana apa? Nak tunjukkan. Dan ni tak ada, jangan sebut manja ya. It's not manja ya. Ada perempuan, dia punya manja tau. Merajuknya tu manja pada dia. Sikit-sikit suami merajuk. Sikit-sikit merajuk. Sikit-sikit. Dah lah, I tak nak dengan you lah. Dah lah, I tak nak gini. Itu bukan, it's not cute lah. Insubordination. Derhaka tau. Dia punya risikonya neraka tau. Neraka ya, dia punya risikonya. Perkara ni kau jangan anggap cute. Perkara ni yang kau anggap manja. Bukan ini caranya. Manja makin senyum. Manja makin layan. Abang, alah abang. Agaknya begitulah ya. Begitu ya. Bukan makin manja tapi asyik merajuk. Makin manja asyik moncong muka. Bukan. Saya tak suka itu macam punya manja. Kena faham, wahai wanita sekalian. Yang kau kan itu namanya manja. Itu manja. No such thing. Itu bukan manja namanya. Itu namanya mengada-ngada. Ya. Saya ingat dulu ya. Orang tua zaman dulu ya. Kita kan main peranan ya. Arwah mak selalu cerita, arwah yai begitu ya dulu. Kalau anak-anak perempuannya dengan suaminya ada yang PL-nya cengis begini, diperhati aja. Bawa tak perasan. Suaminya keluar pergi masjid ke gimana saja, dia panggil anak perempuannya. Kan dulu kumpul serumah. Mari sini kau. Kenapa PL kau begitu dengan suami kau? Kau kepingin jadi janda? Kalau aku bini gini aku ceraikan. Arwah yai. Bukan dia bela anak dia. Tengok anaknya, menantunya keluar saja, panggil anak dia.
Kenapa PL kau begitu dengan suami? Bapak dia kata suami marah. Bapak marah. Jangan begitu. Khususnya kalau suami belikan barang kemas ke apa. Kadang-kadang suami besar hati belikan barang kemas. Orang zaman dulu lah tebus gadaian orang ke apa gitu. Orang perempuan dia macam mana dia nak pilih dia sendiri tahu. Barang kemas bukannya murah. Dapat aja. Tengok aja. Alah ini macam aku tak nak gini. Barang pula ada second hand ni. Zaman-zaman tahun-tahun 40-an dululah ceritanya ya. Tahun-tahun 40-an dulu. Tiara Wayai perhati. Yang nama perempuan kok gitu. Suami belikan apa sekalipun. Cantik terima kasih. Kalau kau dah ada pakai kerabu pun kau buka kau pasang kerabu tu. Kalau suami belikan selendang kau pakai selendang. Kau pun tanggal kau pakai selendang tu pun. Pada kau corak tu corak perika sekalipun lah. Kau tak suka. Orang kita kan tak suka dia. Suara suka Itali corak itu macam. Ngada-ngada. Walau suami kau belikan corak je. Corak Afrika sekalipun. Kan pasal daripada suamimu. Terus yang kau beli selendang pun kau tanggalkan pakai selendang dia. Besarkan hati suami. Begitu ya. InsyaAllah yang berikutnya kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.